Diajar sama tak? Tak. Tak. Okey. Dah belajar tambah pecahan dah? Sekolah awak tu? Cikgu awak? Dah. Belum lagi. Dah. Okey. Habis awak guna cara Cikgu Saimi ke cara cikgu sekolah awak tu? Zik? Video je. Bagi video je. Yalah. Okey, tak apalah. Yang mana faham Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min hauzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Cikgu dah record. Okey, kita start kelas kita kan. Okey, semalam kita belajar tambah pecahan tambah pecah. Astagfirullahaladzim. Tambah perpuluhan. Okey, semua dah sarak dah minum air Dah. Dah. Okey, baik. Dah bagus. Siapa belum tu? Saya. Mesti minum air masak sekurang-kurangnya ataupun buat air Milo tak boleh tak sarap Okey, mesti sarap. Okey, baik, kita tengok soalan yang ni, kita buat sama-sama. Okey, hari ni murid SK Belemang tak ada mungkin mak ayah bekerja, tak apalah. Okey, kita tengok soalan A ni. Okey, kita buat dengan pantas. Cikgu buat kat sini, awak tengok pada skrin awak Okey, cikgu buat dengan pantas. Kita tengok apa yang kita boleh ulang kerja. Okey, kita tengok yang A dulu. Apa yang kita boleh tambah? Apa yang saya kena buat? Saya kena apa? Letakkan sifar, betul tak? Betul. Sebab dia tak ada kawan kan. So sifar tambah 9, 9, 2 tambah 6, 8, titik perpuluhan mesti selajur. Sifar tambah sifar. Okey, boleh yang tu jelas? Jelas? Jelas. Cikgu, kenapa 2 tu tak pergi duduk kat 9? Sebab 2 tu dia belakang titik perpuluhan, maka dia mesti duduk belakang titik perpuluhan. Nilai tempat dia per 10. Dia tak boleh ubah duduk kat 9. Kita tak boleh samakan. Ini bukan nombor biasa. Ini nombor perpuluhan. Kita tak boleh pindah-pindah gerak-gerakkan dia. Jelas? Dia mesti Jelas. duduk kat kedudukan dia. Okey, baik, kita tengok yang ni. 4 tambah 6, 10. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. Titik perpuluhan, sifar perpuluhan 9. Jelas? Jelas. Yang tidak masalah. Okey, C. Yang C ni, soalan apa ni C ni? Soalan anu, betul? Betul tak? Betul. Jadi operasi apa kita kena buat ni? Kalau anu dalam tambah. Tolak. Tolak mana, tolak mana? Sekejap. Yang mana nak tolak mana ni? Bila tolak, apa syarat tolak? Yang besar tolak yang kecil. Yang mana yang besar? Yang yang bawah. Mana yang bawah tu kan besar. Okey, jadi apa yang bawah tu? Sifar perpuluhan 9 sifar. Tolakkan dengan sifar perpuluhan 5 lah. 8. Okey, garislah Okey, sifar tolak 8. Tak boleh pinjam dengan 9. 9 tinggal 8. Dapat 10. 10 tolak 8. 2. 8 tolak 5. Tiger. Titik perpuluhan sifar tolak sifar. Sifar. So, sifar perpuluhan 32. Boleh? So, jawapannya kat sini sifar perpuluhan 32. Itulah soalan anu dia. Boleh? Boleh. Jelas? Jelas. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan D. Okey, soalan D. Kita tengok soalan D. Okey, soalan D. Sifar perpuluhan sifar 3 tambah dengan okey. Kita tengok soalan D sifar perpuluhan sifar 3 tambah sifar perpuluhan 5. Macam mana kita nak buat tu? Macam mana kita nak buat tu? Okey, sifar perpuluhan 5 macam mana kita nak letak dia? Letak sifar lagi satu. Okey. Betul tak kalau cikgu letak macam ini? Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab tak ikut dia punya apa? Titik perpuluhan bila kita lakukan operasi dia mesti selajur sebut. Selajur. Titik perpuluhan mesti selajur. Kalau bahasa dulu orang cakap sebaris, titik perpuluhan kalau nak tambah mesti sebaris. Salah. Tak boleh sebut sebaris titik perpuluhan mesti selajur. Jadi titik perpuluhan kita tak boleh ubah, mesti selajur bila kita tambah. Maka
Sifar perpuluhan 5 kalau kita tengok ni titik perpuluhan dia, sifarnya kat depan, maka sifar kat depan. 5 dekat belakang titik perpuluhan, 5 dekat belakang titik perpuluhan. Kita mesti ikut kedudukan dia. Ikut nilai tempat dia, okey? Cikgu ada lompang tu saya yang kena buat. Apa saya kena buat? Tambah sifar. Letakkan sifar. Barulah kita tambahkan dia. 3 tambah sifar. 3. Sifar tambah 5. Titik perpuluhan, titik perpuluhan. Sifar tambah sifar. Sifar. Jelas. Okey, soalan E. Soalan ini soalan apa soalan E ni? Okey, soalan E, soalan yang terakhir tu. Soalan apa tu? Anu. Soalan mencari anu. Anu dalam tambah. Jika anu dalam tambah, operasi apa kita nak buat? Tolak. Tolak. Bila tolak apa? Yang syarat tolak? Mestilah Kecil. ha? Besar tolak kecil. Besar. Yang mana besar, yang mana yang kecil? Haziq. Yang bawah. Yang mana yang besar? Mana nombor yang besar? Nak tolak dengan nombor kecil. Yang E ni mana nombor yang lebih besar? Siapa dulu? Nombor sebut. Yang kita nak kena sebut dulu. Nak tolakkan. 9. Ya, sifar perpuluhan 99. Tolak. Tolak sifar perpuluhan 8. Ya. Okey, kita buatkan bentuk lazim dia. Sedia? Sifar perpuluhan 99. Tolak sifar perpuluhan 8. Betul tak kedudukan nombor puluhan, cikgu? Betul. Cikgu letak betul tak? Okey. Gariskan cantik-cantik, kemas-kemas, handsome-handsome. Okey. Gunakan pembaris. Okey, apa yang saya kena buat? Letak sifar. Letak kat sifar sebab dia lompang. Okey, seterusnya. Kita tolakkan 9. Tolak sifar. 9. 9. Tolak 8. 1. Titik perpuluhan, titik perpuluhan. Sifar, tolak sifar. Maka kita dapat sifar perpuluhan 199 anu kita. Okey, jelas? Semua? Yes. Inilah yang semalam kita belajar. Tambah perpuluhan. Syarat dia apa? Kedudukan nombor perpuluhan jangan diubah kerana dia dah duduk dekat nilai tempat dia. Bila kita masukkan, titik perpuluhan mesti selaju. Itu syarat dia. Kalau ada lompang, saya yang kena buat. Apa yang saya kena buat? Tambah sifar. Letakkan sifar. Baik, hari ini kita masuk kemahiran baru. Sedia semua? Sedia. Okey, kemahiran baru hari ini ialah tolak perpuluhan. Okey, jom kita tengok macam mana tolak perpuluhan hari ini. Okey, baik. Soalan dia ialah, contohnya ialah, okey, kita ada satu papan kayu. Cikgu Suhaimi sekarang nak beli papan ni lah. Papan macam ni Cikgu Suhaimi nak beli sekeping RM17.5. Papan macam cikgu nak tampal dekat pagar rumah cikgu. Nak buat sendiri. Tapi belum boleh beli lagi sebab cikgu kena cat dulu. Papan dia bentuk macam gini lah. Jadi, bila dalam kehidupan seharian kita, kalau kita beli papan tu daripada kilang dia dah siap potong-potong. Jadi, bila sampai kat rumah, kadang-kadang kita kena potong, kadang-kadang kita kena kecilkan. Jadi, bila potong tu, dia makin pendek. Dia makin berkurang lah. Okey, baik. Kita tengok cerita dia. Berapakah baki panjang papan setelah dipotong? Okey, mula-mula ada berapa panjang keseluruhan dia? Panjang papan. 4.7 meter. Okey, yang nak dipotong berapa? 4.2 meter. Jadi apabila kita nak cari baki, yang tinggal, yang cikgu warna ungu ni. Ni baki yang tinggal setelah dipotong. Yang ni kita potong. Jadi kita buat operasi tolak lah. Berapakah? Okey, kita tolak. Okey, murid-murid macam mana nak tolak? Sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan. Tolak perpuluhan 2. Ya, betul. Kedudukan syarat dia pun masih sama. Apa dia syarat dia? Titik perpuluhan mesti selaju, nombor mesti ikut nilai tempat dia.
Okey, murid-murid, cikgu nak tunjukkan lagi sekali. Okey, baik, cikgu terangkan lagi sekali Okey, cikgu berikan satu nombor perpuluhan. Contoh di sini 0.13. Okey. Offkan mic, Aziz. Terima kasih. Okey, baik murid-murid Sifar ini, yang pertama ini nilai tempat dia dipanggil sebagai sah. Okey. Nombor 1 ini kedudukan belakang titik perpuluhan nilai tempatnya dipanggil per 10. Dan yang ketiga ini sebelakang nilai tempat per 10 dipanggil sebagai nilai tempat per 100. Cikgu, saya belajar dari darjah 1 sampai darjah 3 nilai tempat sah, puluh, ratus ribu, puluh ribu je cikgu. Per 10, per 100 saya tak belajar. Yang ni cikgu nak perkenalkan kepada awak ni. Okey, dalam nombor yang ada titik perpuluhan, belakang titik perpuluhan itu nilai tempatnya dipanggil apa? Per 10. Sebut. Per 10. Belakang per 10 pula, jika masih ada nombor, belakang per 10 disebut sebagai per 100. Sebut. Per 100. Jelas semua? Jelas. Baik. Okey, baik. So, itu nilai tempat dalam nombor perpuluhan Okey, baik. Cuba kita tengok sifar perpuluhan 7. Okey, sifar ni, ini nilai tempat apa ni? Yang depan ni sah. Sah duduk masa lah. Okey, belakang titik perpuluhan apa nama nilai tempat dia? Per 10. Per 10. Per 10 sebut. Per 10. Jadi per 10 duduk dengan per 10. Okey, kita tolakkan sekarang. Meter lah M. 7 tolak 2. 7 tolak 2, 5. Titik perpuluhan lah. Sifar tolak sifar. Jadi dapatlah jawapan sifar perpuluhan 5. Jadi jelas murid-murid? Nak tolak dia macam mana? Ada masalah? Okey, baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, nombor 2. Okey. Cikgu gunakan contoh-contoh yang ada dalam buku teks supaya murid-murid faham apa isi kandungan yang ada dalam buku teks murid-murid. Okey? Cikgu Suhaimi tak ambil contoh di tempat lain. Jadi, kalau murid-murid buka buku teks, tengok semula, jadi murid-murid faham apa isi kandungan dia. Sebab Cikgu Suhaimi dah bimbing, dah terangkan. Bagi murid-murid yang join live dan akan tengok rakaman ni, jadi kena faham Cikgu Suhaimi hanya menggunakan contoh-contoh yang dalam buku teks. Jadi kalau murid-murid buka buku teks tu nanti, yang ini Cikgu Suhaimi dah terangkan. Itu tujuan dia, itu maksud dia. Okey, supaya buku teks tu bermakna pada murid-murid, bukan disimpan dalam beg ataupun disusun di rak saja semasa PKP ni. Jadi murid-murid tahu, ini yang ada dalam buku teks saya. Tak penatlah saya tiap-tiap hari dulu bawa buku teks ke sekolah kan, duduk dalam beg, tapi tak tahu isi kandungan. Sayang ilmu dalam buku teks tu kan. Jadi Cikgu Suhaimi sekarang ni, Cikgu Suhaimi nak murid-murid tahu, Cikgu Suhaimi ambil soalan-soalan contoh ni daripada buku teks. Okey? Jadi kalau murid-murid tengok balik buku teks, harapnya lebih faham lah sebab Cikgu Suhaimi dah terangkan. Okey, kita tengok contoh nombor 2 ni. Tolak sifar 0.28 liter daripada sifar 0.54. Okey, bila ditulis dalam ayat matematik, sifar 0.54 liter tolak sifar 0.28 liter sama dengan tak tahu. Cikgu nak tanya, kenapa dalam cerita sifar 0.28 duduk depan? Tiba-tiba dalam ayat matematik sifar 0.54 yang duduk depan. Siapa boleh bantu beri pendapat, terangkan pada cikgu? Kenapa boleh jadi macam itu? Dalam cerita tu sifar 0.28 dekat depan. Tiba bila dalam ayat matematik nak buat operasi tolak, sifar 0.54 yang kat depan. Sifar 0.54 lagi besar daripada sifar 0.28. Ya, betul. Itu satu sebab yang pertama, basic bagi tolak. Asas kepada tolak. Bila tolak, mesti nombor besar tolak nombor kecil. Tahniah Wardah. Betul pendapat Wardah tu. Okey, ada tak pendapat lain? Bagus. Terima kasih Haziq. Beri tepukan tangan untuk kawan kita. Dah terkeluar pula Haziq. Okey, terima kasih Haziq. Okey, betul Wardah. Tahniah. Terima kasih Haziq. Beri tepukan tangan untuk Wardah. Okey, baik. Okey, apa lagi sebab lain? Siapa boleh huraikan pendapat lain? Kenapa sifar 0.54 tu duduk depan? Dalam cerita tu disebut sifar 0.28. Ada tak pendapat lain? Cikgu Suhaimi kalau mengajar matematik, Cikgu Suhaimi suka dengar pendapat murid ni. Okay, Aziz. Sifar 0.28 tu
Ha? Kecil dia tak boleh tolak yang besar. Kalau dia tolak yang besar tak. Betul lah. Itu samalah tadi yang Wardah ceritakan tadi tu. Betul lah tu pendapatnya sama dengan Wardah. Jelas, cikgu jelas yang tu. Okey. Selain daripada tu, ada tak pendapat lain? Okey, murid-murid Selain daripada itu, daripada yang konsep asas kepada tolak ialah mesti besar tolak nombor kecil. Okey, Haziq dengan punya dan Wardah punya pendapat tadi betul. Okey, kalau kita tengok pada ayat itu, dia suruh apa? Ambil, tolakkan 0.28 daripada. Maksudnya, kita sekarang ada 0.54. Daripada sifatnya kita nak keluarkan, kita nak buangkan, kita nak ambilkan, kita nak apa lagi? Kita nak potongkan. Apa dia? 0.28. Itu cerita dia. Jadi kita kena faham situasi itu. Okey, sebab dia kata apa? 0.28 daripada 0.28. Contohnya, Haziq ada RM5. Cikgu Syaimin nak ambil RM1 daripada Haziq. Jadi duit Haziq tinggal berapa sekarang? RM4. Samalah situasi ni. Dia ada 0.54 liter. Saya nak ambil daripadanya 0.28. Itu situasi yang kita kena faham. Okey? Tapi paling mudah bila tolak basic asas tolak. Ingat, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, jom kita tolak sekarang sama-sama. Sedia? Okey, kita tuliskan. 0.54 tolak 0.28. Okey, gariskan. Okey. Okey. Itu dia punya tu. Okey, liter kat belakang dia, unit liter kena letaklah. Okey, kita mulakan. Okey, betul tak star cikgu? Star cikgu sifar dengan sifar. Per 10 cikgu 5 dengan 2. Per 100 cikgu 4 dengan 8. Betul lah. Kedudukan dah betul. Okey, 4 tolak 8. Kita mulakan dengan daripada belakang. 4 tolak 8 berapa? Tak boleh. Tak boleh. Pinjam dengan 5. 5 tinggal 4. Dapat 10. Total tolak tambah. Okey. 10 tolak 8 tambah 4 dapat berapa? Hello. 10 tolak 4 tambah 8 dapat berapa? 6. 6. Okey. 4 tolak 2? 2. 2. Titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Sifar tolak sifar? Sifar. Ya. Jadi dapatlah sifar perpuluhan 26. Jelas murid-murid? Jelas. Okey. Cikgu Saimi ada soalan lagi satu. Okey. Okey, bacakan soalan tu Wardah yang cikgu tuliskan tu. Taklah. Cepat. Okey, bacakan. Wardah, mana Wardah? Sifar. Saya nak. Okey, Haziq baca. Okey, Haziq bacakan Haziq. Okey. Sifar bulan 8. Tolak. 26. Ya, okey, baik. Kita nak tolak bentuk lazim, nombor perpuluhan mesti ikut nilai tempat. Okey, baik. Jadi kita ada sa, kita ada per 10, titik perpuluhan, per 10, dan kalau ada nombor di belakang lagi, dipanggil tempat per 100. Okey, kita masukkan nombor dia. Sifar, titik perpuluhan, per 10 dia tak 8. Okey, tolak. Okey, tolak dengan sifar dekat sa, titik perpuluhan, 2 dekat per 10, 6 dekat per 100. Macam gitulah kedudukan dia. Nampak tak? Nampak tak murid-murid? Nampak. Okey, apa yang saya kena buat? Apa yang saya kena buat?
Tambah sifar. Tambah sifar dekat rumah apa? Nilai tempat apa? Nilai tempat. Nilai Per tempat. 100. Per 100 belakang siapa? Belakang nombor apa? Belakang nombor 8. Ini nilai tempat sah. Ini per 100, 8 dan 2. Dan per 100 yang sifar dengan 6 itu. Okey, itulah cara tambah nombor perpuluhan. Kita tak boleh letak 8 dekat atas 6. Tak boleh pandai-pandai nak pindahkan dia. Tak boleh. Sebab apa? 8 itu belakang titik perpuluhan nilai tempat dia per 10. Dia kena duduk kat situ. Dia bukan, ini bukan tambah nombor biasa. Kita nak ke belakang-belakang kan? Bukan. Ni perpuluhan kita tak boleh gerak-gerakkan nombor dia. Dia mesti duduk dekat nilai tempat dia. Jelas semua? Jelas? Okey, so sekarang kita tolakkan dia. Sifar tolak 6. Tak boleh. Tak boleh pinjam dengan 8. 8 tinggal 7. Dapat 10. 10 tolak 6. 4. 7 tolak 2. 5. Titik perpuluhan. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, habis dapatlah sifar perpuluhan 5. 5, 4. Okey, boleh faham murid-murid? Mesti masukkan ikut nombor nilai tempat dia. Jelas Jelas. Alright. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Ni contoh dia. Okey, kita tengok yang ini pula. Tu dia. Dah sedia semua? Okey, kira beza. Bila beza operasi tolak lah perbezaan. Okey. Okey, antara siapa? Antara sifar perpuluhan 13 dengan sifar perpuluhan 6. Okey, cikgu nak tanya. Okey, cuba tengok ayat matematik dia tu. Sifar perpuluhan 6 kg tolak sifar perpuluhan 13 kg. Tapi dalam ayat tadi disebut sifar perpuluhan 13 dulu. Barulah sifar perpuluhan 6. Kenapa dalam ayat matematik sifar perpuluhan 6 duduk dulu kemudian baru sifar perpuluhan 13? Siapa boleh terangkan kepada cikgu? Sebab dia sifar Okay, teruskan Wadah. Okey. Tak apa, jangan. Kita terangkan je. Ikut pendapat awak. Salah tak kena marah, betul tak kena apa-apa, tak dapat hadiah. Okey. Okey. Sifar perpuluhan 13 kg dengan sifar perpuluhan 6 kg. Kenapa yang sifar perpuluhan 6 tu duduk depan pula dalam ayat matematik? Tu yang soalan cikgu. Sebab dia dengan Okey, siapa nak bantu lain? Yang lain siapa nak bantu? Sinilah duduk sini. Siapa nak bantu? Cepat. Ais Damia, Adrian, Aziz, Sazwina Damia. Kenapa sifar perpuluhan 6 duduk depan? Dalam cerita tu sifar perpuluhan 13 disebut dulu. Sebab Siapa nak terang? 6 besar nilainya. Okey, sifar perpuluhan 6 besar. Okey. Sifar perpuluhan 13? Kecil. Kenapa sifar perpuluhan 6 tu lebih besar? Sebab dia tambah sifat. Dia tambah sifar dekat belakang. Okey, dari segi okey, lepas tu apa maksud sifar perpuluhan 6 sifar? Apa maksud sifar perpuluhan 13? Kenapa awak kata dia besar yang bawah kecil? Terangkan kepada kawan-kawan. Macam mana nak terangkan? Siapa masih ingat? Saya kan macam mana? Entah. Siapa boleh terangkan? Yang lain. Dan Wardah. Kenapa sifar perpuluhan 6 sifar lebih besar, sifar perpuluhan 13 kecil? Macam mana nak terangkan? Kita dah belajar sebelum ni. Okey Wardah. Okey, terangkan Wardah. Sebab apa tu sifar perpuluhan 6 sifar tu. Ya. Tambah sifar dekat belakang dia. Okey, betul. Dia dah jadi 60. Yang bawah tu dia jadi 60 apa? 60 apa? Jadi 60 apa? kg. 100. Apa dia, Aziz? 60 100. Ya, 60 per 100. Yang bawah?
Yang bawah itu dia dah jadi 13%. Baru betul. Barulah kata orang tu belajar dengan berilmu, bermakna. Itu penerangan dia. Kan kita dah belajar. Bila kita tambah sifar, nak jadikan dua-dua tu sama dengan per 100. Yang atas 60%, yang bawah 13%. Apa maksud 60%? Apa maksud 13%? 60 bahagian daripada 100. Saya ambil 60 daripada 100. Yang bawah 13 bahagian daripada 100. Saya ambil 13. Jadi mana yang lebih banyak? 60 atau 13 bahagian? 60. Sudah pasti 60. Sebab itu sifar, perpuluhan 6 sifar lebih besar. lebih besar. Sebab itu dalam ayat matematik ini, sifar perpuluhan 6 kg, kita tolakkan dengan sifar perpuluhan 13 kg. Sebab itu sifar perpuluhan 6 tu duduk depan. Sebab kita kena letakkan sifar dekat belakang dia. Dia adalah 60 daripada 100. Jelas semua? Jelas. Okey, bila kita dah faham, kita dah jelas, sekarang kita tolakkan dalam bentuk lazim. Okey, sifar perpuluhan 6 sifar. Tolak sifar perpuluhan 1 tiger. Sifar perpuluhan 1 harimau pula kan. Unit di belakang, jangan dilupa kg. Apa itu kg? Kilogram. Kilogram. Okey, sifar tolak tiger. Tak boleh. Tak boleh, kena pinjam. Pinjam dengan 6 tinggal 5. Telah dapat 10 tolak tiger. 10 tolak 3, 7. 5 tolak 1, 4. 4. Titik perpuluhan sifar tolak sifar. Sifar. Jadi kita dapat berapa jawapan dia? Sifar perpuluhan 47. Sifar perpuluhan 47. Jelas semua? Jelas. Okey. Yang ini tolong screenshot sekarang. Siapa ada handphone, siapa apa ni, tolong snap. Takut terlupa macam mana nak bezakan nombor besar dan nombor kecil. Baru je kita belajar, dah terlupa dah. Batrisha tanya kat Aziz. Entah. Lupa dah Aziz. Tadi dah betul lah kena letak sifar tapi lupa nak terangkan. 60 daripada 100 bahagian. 13 daripada 100 bahagian. Dah ingat dah sekarang? Macam mana nak bandingkan nombor perpuluhan? Siapa besar, siapa kecil? Dah. Okey. Baik, screenshot. Boleh simpan dekat dalam memori handphone. Terlupa je boleh tengok gambar ni. Ataupun nanti boleh tengok link rakaman. Okey, kita teruskan lagi. Sedia? Sedia. Ya. Okey, baik. Kalau sudah bersedia, kita ambil nombor ini. Itu dia. Ini soalan apa kak ini? Sifar perpuluhan 95 tolak tak tahu sama dengan sifar perpuluhan 52. Ini soalan apa ni? Mencari apa? Mencari nilai anu. Okey, baik murid-murid. Cikgu Suhaimi pernah terangkan, apabila mencari nilai anu dalam operasi tolak, anunya berada di tengah. Operasi apa kita nak buat? Kalau anu berada di tengah. Operasi tolak. Tolak ke tambah? Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Jadi murid-murid, jika terlupa, Cikgu Suhaimi nak terangkan lagi sekali. Sila perhatikan di bahagian sebelah. Okey, anu dalam tolak. Okey. Sila perhatikan di skrin handphone masing-masing. Cikgu Suhaimi akan terangkan lagi sekali supaya murid-murid faham. Okey, di tahun 4 nanti bila Cikgu Suhaimi ajar lagi, dah faham. Okey, khususnya murid SK Belemang. Walaupun tak ada yang join pagi ni, akan tengok rakaman. Jadi bila Cikgu Suhaimi kata je, okey, soalan ni anu dalam tolak. Ingat, anu dalam tolak ada 2 kes. Okey, Cikgu Suhaimi nak terangkan kes 1 dulu. Kes 1 macam mana? Okey, contohnya nombornya 9 tolak anu. Okey. Sama dengan 3. Okey, cuba awak teka apa 9 tolak dengan apa dapat 3? Cuba teka. Cuba awak teka. 9 tolak apa dapat 3? Apa dia? 6. Awak boleh teka kan? Jadi kita boleh teka. Jadi murid-murid, cuba sekarang murid-murid tengok. Cikgu Suhaimi ambil nombor 9. Cikgu Suhaimi tolak dengan nombor belakang dia 3. Okey, 9 tolak 3. 6. 6. Sama tak jawapan?
Sama. Jadi kesimpulannya murid-murid, apabila soalan anu dalam tolak, anunya berada di tengah-tengah. Operasi apa kita kena buat ni? Tolak. Tolak. Operasi tolak. Apa tolak yang mana? Yang besar tolak yang kecil di belakang. Dapat jawapan anu tu. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, baik. Tolong ingat ni. Okey, sekarang Cikgu Saimi nak terangkan kes yang kedua. Kes yang kedua. Anu dalam tolak. Okey, okey, anu dalam tolak. Okey, Cikgu ambil. Okey, kes yang kedua, anunya berada di depan. Okey, tolakkan dengan 2 sama dengan 3. Okey, cuba awak teka. Apa tolak dengan 2 dapat 3? Nombor apa tolak dengan 2 dapat 3? 5 betul. 5 tolak 2 sama dengan 3. Betul tak? Betul. 5 tolak 2 sama dengan 3. Okey, itu awak tekakan. Okey, sekarang cuba tengok Cikgu Saimi buat. Okey, 3. Oh, sorry. Cikgu Saimi menggunakan tulisan lain. Okey. 3 tambah 2. 3 tambah 2 dapat berapa? 5. 3 tambah 2 dapat 5. Sama tak jawapan dengan anu yang awak teka tadi? Sama. Jadi murid-murid, apabila anu dalam tolak, kotak anu itu berada di depan, operasi apa kita kena buat untuk cari jawapan anu tu? Tolak. Tolak? Operasi tambah. Operasi apa tu kita kena buat? Tambah. Kita kena tambahkan. Kenapa kena tambah? Sebab kotak anu dalam tolak tu, kotak anunya berada di depan. Kalau kes 1, kotak anunya berada di tengah. Nombor yang kita tak tahu tu berada di tengah. Jadi kita kena buat tolak. Jelas tak semua? Jelas. Okey, sekarang cuba tengok nombor 4 ini. Yang gambar oranye ini. Sifar. Okey, tengok yang cikgu gariskan ini. Okey. Tengok yang cikgu gariskan guna warna merah ini. Okey. Sifar 0.95 tolak kotak anu sama dengan sifar 0.52. Okey, cikgu nak tanya. Ini kes 1 atau kes 2? Satu. Kes 1. Kenapa dia kes 1? Sebab kotak anunya berada di tengah. Jadi kalau kita cuba awak teka ni, awak boleh teka tak? Apa jawapan dia? Awak boleh teka tak? Boleh tak teka? Tak boleh, betul tak? Betul tak? Tak boleh. Sejak cikgu saya tengah teka. Sebab nombor dia besar, susah nak teka. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita tak boleh nak teka, okey, cuba tengok kes 1. Macam mana kalau kita nak cari nilai anu kotak berada di tengah? Operasi apa kita kena buat? Tolak. Kita kena buat operasi tolak. Mana tolak yang mana? Yang nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tolak nombor kecil. Mana nombor yang besar? 4.95. Ya. Tolak. 4.52. Ya, itu cara dia. Sebab itu kita kena tahu kes 1 dengan kes 2. Kalau anu dalam tolak kes 1, iaitu anunya berada di tengah. Nak cari anu itu kita kena buat operasi tolak. Yang besar tolak yang kecil. Soalan nombor 4 ini, gambar oranye ini, dia merujuk kepada kes 1. Ini adalah kes 1. Kenapa dia kes 1? Sebab kotak anu, nilai anunya berada di tengah. Kenapa awak tak teka? Nombornya besar lah cikgu. Sebab itu kita gunakan kes 1. Maka, nak cari anu ini saya kena buat operasi tolak. Okey, kita tolakkan sekarang. Kita buat bentuk lazim. Sifar 0.95 tolak sifar 0.52. Okey, kedudukan nilai tempat cikgu perpuluhan betul tak? Sah dengan sah? Betul. Per 10 dengan per 10? Betul. 100 dengan per 100? Betul. Okey, jika dah betul kita boleh tolakkan sekarang. 5 tolak 2. 3. 3, 9 tolak 5. 4. 4, titik perpuluhan, titik perpuluhan. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, jadi jawapan anu kita ialah apa? Sifar 0.43. Masukkan balik dekat jawapan dia tu. Itulah anu dia. Jelas tak semua? Jelas. Jelas tak? Okey, baik. Kalau
Kalau jelas, sila buka buku aktiviti. Sila tengok buku aktiviti murid-murid masing-masing. Dah tengok ke belum? Buku aktiviti tahun Tiger. Okey, tengok buku aktiviti. Okey, sila tengok. Okey, murid SK Belemang khususnya walaupun tak dapat join pagi ni secara live, cikgu akan bagi link rakaman ni. Pastinya murid-murid akan tengok. Najwa, Fairuz dan Danish akan tengok video ini. Mesti tengok. Okey, bila dah tengok rakaman ini nanti, sila buat muka surat 67. Okey, Danish, Najwa dan Fairuz, sila buat muka surat 67. Okey, sebelum buat muka surat 67 ni, jika ada yang tak faham, sila tengok balik rakaman daripada awal untuk fahamkan bagaimana nak menolak perpuluhan, bagaimana nak mencari anu dalam tolak perpuluhan. Okey, baik. Untuk murid-murid yang join secara live, kalau nak cuba buat, boleh buat buku aktiviti muka surat 67. Okey, jelas semua? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Ha? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Ha? Okey, tak ada Tak ada apa-apa. Tak ada Okey, kalau begitu itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Saimi. Assalamualaikum. Sama, bye. Selamat Hari Raya. Bye, Azik.